Selari dengan gagasan kerajaan Madani yang mengutamakan 6 teras utama seperti kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan, maka di sini Ringgit melihat terdapat beberapa usul yang wajar diberi keutamaan oleh pentadbiran negara pada Belanjawan 2024 kali ini. Yang pertama adalah bagaimana usaha kerajaan untuk mengawal kos sara hidup ketika ini dan untuk meningkatkan pendapatan rakyat negara. Jadi di bawah tumpuan pertama ni kita akan lihat antaranya adalah dasar gaji progresif yang ingin direalisasikan oleh kerajaan negara kita untuk membantu gaji rakyat lebih baik. Tapi kat sinilah kita nak tengok sama adakah boleh dilaksanakan dengan kesepakatan bersama kumpulan majikan. Selain daripada itu, PADU iaitu sistem pangkalan data utama. Di sini kerajaan nak juga laksana PADU pada tahun 2024 di mana dia tak sekadar menyenaraikan rakyat pada kelas pendapatan sahaja, tapi dia akan tengok juga jumlah tanggungan, komitmen kita, dan perkara ni akan membawa kepada pelaksanaan plan subsidi bersasar, agihan bantuan yang lebih secara terus kepada kumpulan yang betul-betul layak. So dekat sinilah kita akan tengok tumpuan pertama ni mampukah dilaksanakan untuk Belanjawan 2024. Tumpuan kedua adalah keselamatan makanan. Jadi apa usaha negara untuk Belanjawan 2024 ni? Untuk memastikan kita punya bekalan rantayan makanan kekal tersedia untuk permintaan semasa. Seperti yang kita ketahui, beberapa negara pengeluar telah mula melaksanakan sekatan serta pengenaan duti untuk beberapa barangan makanan ke atas seluruh negara, antaranya Malaysia. Seperti yang kita tahu, isu sekarang adalah beras, bawang. So jadi perkara inilah yang ingin dilihat oleh rakyat. Apa tindakan Malaysia untuk memastikan yang permintaan bekalan makanan kita kekal tersedia. Seperti mana yang saya boleh gariskan, mungkin adalah usaha negara untuk dalam peruntukan berkaitan dengan teknologi dan apa peranan institusi awam untuk terlibat dalam memperkasakan lagi kemahiran dan skop dalam bidang bahagian pertanian di negara kita. Dan apa pula peranan negara untuk tingkatkan pekerja mahir. Tidak sekadar kita bergantung kepada pekerja asing untuk membantu produktiviti kecekapan pertanian, tapi apa usaha negara untuk tingkatkan pekerja mahir dalam arena pertanian ini. Tumpuan ketiga, tahukah anda menjelang 2030, negara akan berganjak kepada status masyarakat menua. Ini bermakna ramailah dalam kalangan masyarakat negara kita berusia 65 tahun ke atas pada tempoh tersebut. Jadi dekat sini kita nak tengok apakah peruntukan yang disedia untuk perlindungan sosial pada Belanjawan 2024 kali ini. Untuk makluman semua, usaha ini sebenarnya telah dilaksanakan beberapa tahun kebelakangan ini. Sebagai contoh, saya ambil kira 2021 sekitar 635 juta ringgit Malaysia telah diperuntukkan untuk tambah baik perlindungan sosial negara kita. Tidak hanya itu, bantuan kebajikan untuk warga emas juga turut dinaikkan kepada 1,000 untuk bulanan untuk memastikan pendapatan warga emas terus terpelihara. Jadi kalau Belanjawan 2024 ni kita nak tengoklah apa insentif lain pula selain daripada perlindungan sosial tu, selain daripada kebajikan tu. Jadi sebagai contoh saya boleh ambil kira pasaran pekerjaan. Adakah ruang tersedia untuk negara dan adakah kumpulan majikan juga bersedia untuk memberi peluang kepada mereka yang berusia untuk terus menjana pendapatan kepada ekonomi negara kita. Tumpuan keempat pula adalah kita nak tengok pada bajet kali ni apa status pencukaian negara sebenarnya. Pada Belanjawan 2023, negara telah memaklumkan, pentadbiran kita telah memaklumkan bahawa ada 2 cukai baru akan diperkenalkan, iaitu cukai keuntungan modal dan cukai barangan mewah. Tetapi kedua cukai ini masih tidak dilaksanakan. So benda-benda macam inilah yang Ringgit rasa rakyat pun nak tengok apa status pencukaian negara pada Belanjawan kali ini. Sebab kita tak nampak lagi adakah pengenalan cukai baharu yang lain ataupun perincian lanjut pelaksanaan segera dilaksanakan. Tumpuan kelima adalah sektor pendidikan negara kita. Seperti yang diberi bayangan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim bahawa sektor pendidikan negara akan menjadi antara sektor yang menerima peruntukan tertinggi. Dan Ringgit pasti antara tumpuan utama yang akan diberi dalam sektor pendidikan adalah pelaksanaan dasar pendidikan digital negara.
Buat pengetahuan umum, Julai lalu negara telah memaklumkan akan merealisasikan dasar ini tidak lama lagi kepada umum, dan ini akan melibatkan kerjasama tidak hanya Kementerian Pendidikan Malaysia tetapi turut melibatkan Kementerian Komunikasi dan Digital. Untuk fasa pertama, dimaklumkan sekitar 3,600 sekolah telah mula terlibat pada pendekatan dasar pendidikan digital ini, dan ia akan diperluaskan tidak hanya kepada sekolah-sekolah biasa, sekolah-sekolah bandar, tapi sekolah luar bandar, agama, sekolah yang sememangnya memiliki kapasiti murid yang kecil juga turut tidak akan terkecuali. Dan buat pengetahuan umum, penerapan digital ni sebenarnya dah dilaksanakan lebih awal lagi sebelum wujudnya dasar pendidikan digital ni, which is dulu kita ada platform Delima di mana peralihan kepada buku teks digital, dan sememangnya dah ada usaha untuk laksana Porsia bagi kelas-kelas pembelajaran, dan kini dia dah diperluaskan kepada dasar pendidikan digital negara. Tumpuan ke-6 adalah berkaitan dengan sektor perniagaan di Malaysia. Pada Belanjawan 2024 ni, kita nak tengok apa lagi hak peniaga yang wajar kita ketengahkan. Sudah pasti kalau ringgit sendiri, kita lihat antara tumpuannya adalah pelaksanaan Akta Khas Perangi Amalan Alibaba. Macam mana pengenalan akta ini dapat dilaksanakan dan membantu para peniaga untuk meraih hak mereka dalam operasi permis-permis di Malaysia. Kat sini kita akan tengoklah apa penindasan, apa hak peniaga yang dapat diketengahkan oleh kerajaan negara. Seterusnya, dalam usaha negara untuk galakkan penerapan nilai tunai, iaitu penggunaan tanpa tunai dalam kalangan kumpulan peniaga kita, saya kira ada beberapa isu yang wajar diberi pendedahan lebih terperinci lagi, dan ini yang kita nak lihat daripada Belanjawan 2024. Sebab sebagai contoh, Duit Now QR Code yang sebelum ini apabila PayNet memaklumkan charge tersebut akan dikenakan setelah ditangguhkan dalam beberapa ketika sebelum ini, menyebabkan pencagahan pemahaman dalam kalangan peniaga dilihat telah berlaku. Ini pengalaman saya sendiri apabila saya pergi kepada segelintir penjaja. Walaupun perbankan dah jelaskan yang kita tidak akan kenakan charge, tapi masih ada pemahaman peniaga bahawa perkara tersebut akan memberi kerugian kepada mereka. Jadi di sinilah saya nak tengok apa usaha kerajaan di bawah Belanjawan 2024 untuk tingkatkan literasi pemahaman tentang charge-charge sedemikian, dan ini secara langsung akan menjejaskan jualan ke atas pengguna sendiri. Maksudnya sebab kita dah mula terbiasa ni tunai, tapi disebabkan isu-isu yang kurang jelas tersebut, apa inisiatif kerajaan untuk tangani isu ini? Tumpuan ke-7, kita nak tengok apa langkah seterusnya kerajaan dalam memperkasakan penggunaan kenderaan elektrik di negara, EV. Kita tahu sekarang ni negara kalau boleh dia nak banyakkan lagi orang untuk ada EV dan guna EV, dan infrastruktur nak bangunkan lebih banyak lagi. Tetapi terdapat juga usul-usul bayangan usul-usul baharu seperti mana ingin insentif diberikan kepada M40, B40 untuk meraih harga yang lebih rendah memiliki kenderaan elektrik. Jadi ringgit melihat adakah ini satu keperluan atau keutamaan tak kala negara sedang berdepan dengan tekanan kos sara hidup yang tinggi, dan adakah inisiatif ini wajar diperkasakan untuk Belanjawan 2024 kali ini? Itu yang kita nak tengok, apa reaksi kerajaan pada usul tersebut. Tumpuan ke-8 adalah berkaitan dengan ekonomi gig. Pada kali ini kita nak tengok apa pula peruntukan kerajaan untuk bajet 2024 ni dalam arena ekonomi gig. Seperti yang kita ketahui ketika ini, isu yang sedang hangat diperkatakan adalah kadar bayarannya masih rendah, khususnya buat pekerja P-hailing, iaitu pekerja ekonomi gig dalam skop penghantaran. Jadi dekat sinilah kita nak tengok apa usaha selain daripada tingkatkan perlindungan sosial, kebajikan, dan apa usaha untuk tingkatkan kadar bayaran setimpal dengan masa bekerja mereka. Tumpuan ke-9 adalah berkaitan dengan belia. Saya pasti dalam Belanjawan 2024 kali ini, antara insentif yang akan terus dilaksanakan adalah
pemberian e-tunai atau e-kredit kepada golongan muda. Ini bagi memperkasakan lagi penerapan nilai tunai tanpa tunai dalam kalangan mereka. Tidak hanya itu, turut akan membantu kumpulan peniaga untuk perluaskan lagi penggunaan nilai tunai di pasaran. Selain daripada itu, insentif berkaitan dengan diskaun PT-PTN pula. Sekarang ni hangat diperkatakan. Dimaklumkan ia akan ditangguhkan. Maksudnya tidak akan dilaksanakan pada Belanjawan 2024 kali ini. Sekiranya benar kerajaan melaksanakan tindakan sedemikian, apakah insentif baru yang akan diperkenalkan buat golongan belia negara pada bajet kali ini? Tidak hanya itu, kita juga nak tengok berkaitan dengan belia, apakah kerajaan akan menerima usul pemain industri dalam ekonomi untuk memberi insentif menanggung kos latihan pekerjaan golongan belia di pasaran. Adakah kerajaan akan berbuat tindakan sedemikian? Ini kerana melalui tindakan itu, ia secara tak langsung akan mengurangkan kos majikan untuk membenarkan pasaran kerja belia lebih teratur, lebih progresif. So kita nak tengoklah apa bajet kali ini punya tindakan. Tumpuan ke-10 adalah melibatkan wanita dalam arena ekonomi Malaysia. Seperti kita tahu, setiap tahun kita memang nak tengok apa usaha negara untuk memperkasakan lagi penyertaan wanita dalam sektor ekonomi. Buat masa ini kita tahu penyertaan wanita memang tidak tinggi dan tidak banyak, dan antara usaha yang telah digarapkan adalah seperti contohnya penerapan wanita 30% dalam lembaga pengarah. Sebelum ini telah dilaksanakan, namun ketika ini masih tidak dicapai. Jadi apa usaha negara untuk perkasakan lagi tindakan tersebut? Dan tidak hanya itu, apa lagi insentif ataupun kebajikan yang perlu diutamakan untuk wanita dalam sektor ekonomi? Seperti yang kita tahu, untuk KWSP sendiri telah ada air sayang khusus untuk wanita yang berpasangan lah, di mana suami mereka yang akan mencarung dalam air sayang tu akan diagihkan. Jadi kita nak tengok lagi apa lagi insentif-insentif kebajikan ekonomi yang akan diberikan kepada kumpulan wanita pada bajet 2024 ini. Maka itu saja antara tumpuan yang boleh Ringgit garapkan pada pra Belanjawan 2024 kali ini. Sekiranya anda terdapat usul, cadangan atau pandangan yang ingin dikongsikan bersama kami, boleh komen dekat bawah dekat saluran YouTube ni. Dan jangan lupa untuk terus ikuti kami di TikTok, Facebook, Twitter, Instagram dan laman web kita ringgit.com. Itu saja daripada saya, Liana Samsudin, untuk episod kali ini. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Bye!